Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan merujuk pada sebuah tajuk baru iaitu ragam ayat. Ragam ayat. Apa itu ragam ayat? Ragam ayat ialah jenis-jenis ayat. Dalam bahasa Melayu, terdapat 4 jenis ragam ayat. Yang pertama, ayat penyata. Kedua, ayat tanya. Ketiga, ayat seruan. Dan keempat, ayat perintah. Ayat penyata. Ayat yang menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Contoh ayat. Ayah sedang tidur. Kakak sedang menyiram bunga. Lembu itu akan dijual. Budak-budak itu bermain di tepi longkang. Keempat-empat jenis ayat menerangkan sesuatu kejadian. Ayat tanya. Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara, tempat, manusia, benda dan sebagainya. Ayat tanya terbahagi kepada dua, iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Ayat ini menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, bila, mana, bagaimana, kenapa dan mengapa. Diakhiri dengan partikel kah. Contoh, siapakah nama bapa kamu? Ayat tanya siapa menggunakan partikel kah menanyakan tentang nama bapa seseorang. Seterusnya, ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat ini tidak menggunakan kata tanya. Ayat ini diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Dalam penulisan pula, lambang tanda tanya digunakan. Contoh, kamu belum hantar buku itu? Seterusnya ialah ayat seruan. Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut, marah, hairan dan sebagainya. Ayat ini diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru biasanya terletak di akhir ayat. Ayat seru dimulai oleh kata seru seperti oh, cis, wah, amboi dan sebagainya. Contohnya, amboi, cantiknya baju kamu. Aduh, sakitnya perut aku. Oh, dia sudah pergi ke sekolah. Ragam ayat yang terakhir ialah ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh, melarang, mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Dalam ayat perintah terbahagi kepada 4, iaitu ayat suruhan, ayat permintaan, ayat larangan dan ayat silaan. Ayat suruhan. Ayat ini bertujuan untuk memberi arahan atau perintah. Partikel la boleh digunakan untuk tujuan melembutkan ayat. Contoh, hantarlah buku itu sebelum pulang. Turunlah dari sini sekarang. Ataupun cuci kasut kamu. Seterusnya ialah ayat permintaan. Ayat ini bertujuan memohon pertolongan dan permintaan. Ia biasanya menggunakan perkataan tolong dan minta pada permulaan ayat. Contoh, tolong bawakan minuman ini ke dapur. Minta hadirin semua bergerak ke bilik jamuan. Tolong jemurkan pakaian itu.
Seterusnya ialah ayat larangan. Ayat ini bertujuan melarang melakukan sesuatu perkara. Ia menggunakan kata silaan seperti usah, tak usah dan jangan. Partikel lah juga boleh digunakan untuk tujuan melembutkan ayat. Contoh, jangan minum air itu. Usahlah menangis. Jangan petik bunga itu. Ayat yang terakhir ialah ayat silaan. Ayat ini bertujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Ia menggunakan kata silaan seperti sila dan jemput pada permulaan ayat. Partikel lah juga boleh digunakan. Contoh ayat, sila bawa sejadah bila ke surau. Jemputlah menikmati. Datanglah ke rumah saya. Sekian sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Murid-murid boleh merujuk seterusnya kepada tugasan yang terdapat di dalam link yang telah cikgu sediakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.